Tuhan marah kau pisah nak cabar kau tak ada kerja kau wano perangai dia. Menang dah. Suruh masuk dalam kota Tuhan janji suruh masuk dah. Suruh masuk pun dengan cara molek minta Allah sambil jalan kat tunduk gitu bukannya payah. Tapi dia pergi buat hak payah lagi. Dia pergi buat hak orang nak marah lagi. Hang boleh baca dari surah Baqarah. Kalau kita faham sungguh cerita buat dia. Sakit kepala. Nabi Musa kira hak backing sekali dah tu. Nabi Musa tu, Nabi Harun tu dia lembut sikit. Tapi kat main puak ni Nabi Musa tinggal 40 hari naik atas bukit. Kelik turun jadi gawa. Dia boleh sembah lembu. Mereka tahu lah sembah lembu. Hak Samiri buat tu tak. Kita tak boleh mikir kalau kita lah ni ada orang sembah lembu. Bukan nak kata molek perbuatan tu. Tapi padan dah Nabi tinggal kita dekat 1500 tahun. Kalau nak sesak pun. Tapi hak tu Nabi Musa hidup lagi ke tak? Duk hidup lagi. Nabi Harun duk hidup lagi. Nabi Yusha duk hidup lagi. Kuat-kuat 3 Nabi hak duk hidup sekali. Jadi lagu tu juga. Pak bukan tinggal jauh. Walaupun Nabi tu hidup sezaman. Bukan kata hak ni duduk negeri ni, dia duduk negeri lain. Baru naik atas gunung 40 hari turun tu jadi jin. Itu kata. Hak bila sesak ni, dia jalan kesesatan. Baik. Seterusnya. Bila sebut 12 para hakim ni, zaman 12 para hakim ni ialah zaman terputusnya Nabi dan Rasul. Bani Israel ni antara Nabi paling banyak, Rasul paling banyak Allah utus. Tapi ada dia, musim dia tu, tak mari Nabi, tak mari Rasul. Jadi bila terputus Nabi dengan Rasul ni, maka mereka kena buat satu tindakan. Melantik daripada setiap 12 keturunan sani kena lantik seorang hakim. Hakim ni tujuan dia apa? Hakim ni tujuan nak suruh sumber daripada kitab tadi tetap kita laksanakan perintah-perintah dia. Kalau ada Nabi, kalau ada Rasul, perlu lagi tak nak lantik 12 hakim? Tak perlu lah. Ada masalah agama, tanya Nabi terus. Ada problem syariat, tanya Rasul terus. Dah Nabi tak mari, Rasul tak mari, nak tanya siapa? Sebab tu minta latih 12 hakim, hak layak, hak ada otoriti. Tentang masalah agama dan syariat, inilah hakim memutuskan bersumber daripada kitab Taurat dia. Jadi dalam sejarah ni pernah ada 12 orang hakim, sebelah jatah, seorang tin. Antaranya ialah Otnil, Ehud, Samgar, Deborah ni tinonya. Kemudian Gideon, Tola, Yair, Yefta, Ebzan, Elon, Abdon, Simpson. Ini 12 para hakim. Habis dah 12 tentang Bani Israel. 12 Bani Israel, 12 nakik, 12 para hakim. Tapi nak sah. Jangan kita terlupa 12 orang sepupu dia. Kita selalu sebut 12 Bani Israel, kita jarang teringat 12 sepupu Bani Israel. Sepupu Bani Israel siapa? Anak Nabi Ibrahim ke dua. Satu Ishak. Jalur Ishak tu mari 12 Bani Israel. Anak Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar siapa? Nabi Ismail. Sepupu dia tu. Nabi Ismail pun dalam Taurat disebutkan Ismail ni akan dikurniakan sejumlah anak yang banyak dan keturunan dia akan membesar dan membiak. Bukan saja 12 Bani Israel, Nabi Ismail pun ada 12 orang anak yang disebut 12 Bani Ismail. Bani Israel vs Bani Ismail, 12 orang anak. Antaranya anak Nabi Ismail ada yang nama Nabats atau disebut Nabayut. Ada nama Kidar, ada nama Abda'il, ada nama Babsham, ada nama Mashma, ada nama Duma, ada nama Hidat, ada nama Misha, ada Yatur, Yatma, Nafis, Qaidaman. Jadi ni adalah 12 Bani Ismail. Jadi keturunan Nabi Muhammad mari mana? Anak nombor 2, Kidar tu. Selepas Nabat atau Nabayut. Dari Kidar itulah sampainya susu jalur keturunan moyang Nabi Ibrahim Adnan. Nabi Muhammad Adnan tu kan. Daripada Nabi Muhammad kita susu sampai Adnan tu. Itulah mari kok Kidar. 12 Bani Israel. Dan kita juga tak melupakan peristiwa angka 12 ni dengan dua perjanjian.
yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sebelum berlakunya peristiwa hijrah yang sebenar. Sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, ada dua perjanjian besar berlaku dengan penduduk Yasrib. Perjanjian apa? Perjanjian Aqabah yang pertama dengan perjanjian Aqabah yang kedua. Dengan siapa? Dengan pemimpin-pemimpin daripada penduduk Yasrib. Salah satu daripada perjanjian itu Rasulullah telah berbaiat dengan 12 orang pemimpin mereka. Angka 12 juga. Jadi 12 orang itu, penduduk Yasrib ni dia ada suku. Satu suku Aus, yang kedua suku Khazraj. Jadi daripada 12 pemimpin yang Nabi bai'ah tu, 3 daripada suku Aus, 9 daripada suku Khazraj. 3 suku Aus ialah Usaid bin Hudair, Sa'ad bin Khaisamah, Rif'ah bin Abdul Munzir. Ada riwayat kata Rif'ah tu diganti dengan Abul Haisan ibnu Tayhan. Tu 3 daripada Aus. Manakala 9 daripada Khazraj ialah ketua pemimpin mereka Abu Umamah, As'ad bin Zurarah, Sa'id bin Rabi', Abdullah bin Rawahah. Ingat Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah ni syahid dalam perang apa? Ingat tak? Hak Nabi pesan, mula-mula dalam perang ni sahabat ni pegang panji perang. Kalau dia terkorban syahid, sahabat ni pula ambil. Kalau kawan yang kedua terkorban syahid, sahabat ni pula ambil. Kalau yang ketiga terkorban syahid, lantiklah pemimpin mana yang kamu suka dan redai. Ingat tak perang apa tu? Itu adalah perang Mu'tah, menentang Rom. Mu'tah duk mana lah ni? Mu'tah dalam wilayah negara Jordan sekarang. Peperangan dengan Rom di Syam. Jadi sahabat mula-mula Nabi suruh siapa? Antaranya Ja'far bin Abi Talib. Kalau Ja'far bin Abi Talib gugur, siapa kena ambil? Anak angkat Nabi Zaid bin Harisah. Kalau Zaid bin Harisah gugur, Abdullah bin Rawahah ni. Jadi selepas Abdullah bin Rawahah, siapa ambil? Itu pilihlah pemimpin yang mana kamu suka. Maka sahabat-sahabat memilih Khalid bin Al-Walid, dan selepas tu Islam mendapat kemenangan dalam peperangan di medan Mu'tah. Cuma nak peringat baliklah sahabat nombor 3 tadi, Abdullah bin Rawahah. Yang keempat, Rafi' bin Malik bin Ajyan. Yang kelima, Al-Barra' bin Ma'rur. Yang keenam, Ubadah bin As-Samit. Yang ketujuh, Sa'ad bin Ubadah. Yang ke-8, Abdullah bin Amru bin Haram. Yang ke-9, Muzir bin Umar bin Hunash radhiyallahu ta'ala anhum. Jadi tugas mereka ni apa? Balik semula ke Madinah, balik semula ke Yasrib, mereka lah pemimpin kepada suku, kabilah dan kaum masing-masing. Mereka dah menerima penjelasan Islam daripada Nabi. Ni kita boleh lihat sebagai bentuk strategi dakwah Nabi. Hak ni lagi berkesan sebabnya Nabi tu panggil pemimpin mereka, beritakan tentang Islam, beritahu tentang Islam, cerita tentang Islam, lebih mudah untuk setiap kaum dan kabilah menerima. Sebab apa? Sebab yang cerita tu orang dia sendiri, orang kampung dia sendiri. Kalau kita kata sini pacu, hamba panggil seorang tu imam pacu ko, pengurusi masjid pacu ko, terang-terang gapo hamba nak ayat, kawan ni tolong klik terang kepada ahli qaryah, ahli jemaah. Lagi mudah. Kalau hamba sendiri mari, siapa dia ni kecek sedap, kecek besar, belum tentu agak orang nak terima. Walaupun kita banyak bra. Tapi kalau pengurusi dia sendiri kecek, pengurusi kita sedap sikit nak dengar. Tu email kita sedap sikit nak dengar. Tu email pun tahu hok jenis kecek besar sini siapa dia, hok jenis kedai kopi sini siapa dia. Sebab nak ceramah orang set kedai kopi peti lain, orang kecek besar peti lain, orang jarang main masjid peti lain, orang jenis suka masjid peti lain. Jemaah berkenal pemimpin dia, pemimpin berkenal jemaah dia. Itu lagi berkesan, itulah strategi dakwah Nabi terhadap 12 yang dibai'ah dan dilantik. Dan lagi, Imam Ibn Katsir memperingatkan kepada kita tentang saudara kita yang terkeluar daripada firqah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitu siapa?
Syiah dia cerita jugalah sambil-sambil, sebab Syiah pun dia ada salah satu firqah Syiah tu dikenali Syiah Imam 12, Syiah Isna Asyariyah, ataupun disebut Syiah Rafidah, Syiah Imamiyah. Sebab Syiah firqah ni dia menjadikan usul kepercayaan maksumnya iman 12 dia jadi masuk dari rukun iman. Sini hak jadi gelecehnya, kita rukun iman tu ada dah ni. Tapi dia tu nak masuk percaya bahawa iman 12 ni maksum, nak masuk dalam rukun iman. Siapa tak percaya iman 12 maksum, kafir dia. Pas kita tak percaya, jadi kafir lah kita di sisi dia. Kita bukan tak percaya kepada iman 12 tu. Iman 12 tu siapa? Anak cucu cicit Nabi belaka tu. Keturunan yang mulia. Kita tidak pernah tolak Ahlul Bait. Kita tidak pernah tolak keturunan Nabi, cucu cicit Nabi. Kita tak tolak semua 12 tu orang alim, 12 tu orang soleh, 12 tu orang berilmu. Tapi hak kita tak buatnya, menisbahkan kemaksuman 12 mereka tu siapa masuk dalam rukun iman. Maksum ke? Hak maksumnya Nabi dan Rasul. Dia imam besar mana pun tak maksum. Cucu Nabi pun, cicit Nabi pun dia tak maksum. Baik, siapa dia imam 12 tu? Nombor 1 kat natu Nabi lah. Sepupu Nabi. Siapa dia? Sayyidina Ali bin Abi Talib, isteri kepada anak Rasulullah Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam yang kedua siapa? Cucu Nabi, Hasan bin Ali. Yang ketiga, Husain bin Ali, Hasan Husain. Bukan kembar tu, adik-beradik je. Hasan dulu, Husain ke dia. Jadi dua-dua ni adalah apa dia? Penghulu pemuda, penghuni syurga, Hasan Husain. Sebab tu waktu kecil dulu Rasulullah suka cium Hasan ni mana? Cium di bibir Hasan waktu kecil. Waktu kecil Rasulullah suka cium di leher Husain. Jadi ni menunjukkan apa? Kewafatan kedua-duanya adalah tempat Rasulullah cium. Rasulullah cium Hasan di bibir tu sebab kewafatan Hasan ni akibat diracun. Manakala kewafatan Husain dipenggal kepalanya dalam peristiwa menyedihkan di medan Karbala. Tu 3. Yang keempat, Ali Zainul Abidin yang disebut sebagai Ali As-Sajjad. Inilah satu-satunya keturunan Rasulullah yang tertinggal saki-baki selepas pembantaian tu. Sebabnya apa? Sebabnya dia jenis tak bulu. Hak lain tu hak jenis bulu jebeng ke apa, pakak bunuh habis keluarga Nabi. Hak ni Qadi nampak ni tak bulu leweh Qadi, dia ingat kau Qadi. Lepas hak ni, guna kau keturunan Nabi, lepas tu mari sini. Mari di Ali Zainul Abidin. Yang keempat, yang kelima, ringkas lah masa Muhammad Al-Bakir. Yang keenam, Ja'far As-Sadiq. Yang ketujuh, Musa Al-Kazim. Yang ke-8, Ali Ar-Ridha. Yang ke-9, Taqi Al-Jawad. Yang 10, Ali Al-Hadi. Yang ke-11, Hasan Askari. Yang ke-12, Imam Al-Mahdi Warsi Syiah lah. Imam Mahdi Warsi dia ikut dia lah, siapa dia apa. Cuma semua ni siapa dia? Keturunan Nabi, cucu cicit Nabi. Kita ayat spot depan sana. Kita hormat, kita mulia, kita cinta, kita kasih atas nama dia Ahlul Bait. Dia orang alim, dia orang baik, dia orang soleh, dia orang berilmu. Tapi nak menisbahkan kemaksuman mereka, siapa nak masuk dalam rukun iman tu tak lah. Untuk ahli sunnah wal jamaah, cukup dengan ni rukun iman yang kita ada. Baik. Seterusnya, Allah kata apa? Kau boleh berhenti dah. Panjang lagi ayat ni. Baru 2 baris. Kita ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 pun tak habis lagi ni, baru 2 sekerak. Sikit lagi dah. Wa qala Allahu inni ma'akum. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, inni ma'akum. Aku senantiasa bersama dengan kalian, aku senantiasa berserta dengan kalian. Maksud ini ma'akum ni dalam tafsir Ibn Katsir menyebut 3 benda. Pertama, Allah bersama, Allah berserta ni dari sudut pengawasannya, dari sudut
penjagaannya, dari sudut pertolongannya. Maksudnya, aku ni duduk sekali dengan puakmu, awasi puakmu, jaga puakmu, tolong puakmu. La in aqamtumus solah, selama mana puak-puakmu ni masih lagi mendirikan solat. Jadi menunjukkan kepada kita, perintah syariat solat, perintah syariat semaya ni bukan umat Nabi Muhammad yang memulakannya. Bukan kata sahabat yang mula-mula diperintahkan semaya. Tapi umat-umat sebelum Nabi Muhammad dulu pun Allah sudah memerintahkan dan mensyariatkan solat atas mereka. Ni siapa ni? Zaman Nabi Musa, zaman Bani Israel. Allah kata, aku duduk sekali denganmu, aku pera puakmu, aku jaga puakmu selama mana mu masih mendirikan solat. Maksudnya sudah ada perintah solat. Kalau kita nak tengok bab semaya ni secara ringkas, dalam Quran ni kita boleh ambil secara analisis bentuk-bentuk pensyariatan solat kepada umat-umat dan Nabi sebelum Nabi Muhammad. Semaya ni Allah sudah syariatkan kepada anak cucu Nabi Adam lagi. Maksudnya ayat tu cerita keturunan yang duduk atas kapal sekali dengan Nabi Nuh. Maksudnya lepas pada Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, cucu-cucu yang beriman, yang terselamat atas kapal tu, Allah dah memerintahkan kepada mereka supaya melaksanakan salat. Itu tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Maryam ayat 59 bab saat ni. Yang kedua ialah pensyariatan salat pada zaman Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Itu ada dalam surah Ibrahim ayat 37. Nabi Ibrahim pun Allah dah perintah semaya. Bahkan dalam surah Baqarah selesai saja Nabi Ibrahim dengan anak dia Nabi Ismail mendirikan, membangunkan kembali foundation Kaabah tu, Nabi Ibrahim akan doa supaya anak cucu dia tetap mendirikan semaya. Maksudnya atas diri dia sendiri Allah suruh semaya dah. Lepas tu dalam doa dia tu supaya anak cucu dia kemudian hari pun menjadi orang yang mendirikan solat. Itu Ibrahim 37. Lepas tu solat Nabi Musa. Solat Nabi Musa Allah perintahkan pada Nabi Musa ni ada dalam surah Yunus ayat 87. Boleh cek. Kemudian Nabi Zakaria pun semaya. Nabi Zakaria kan dia ada mihrab dia. Dia pun semaya. Dia pun doa. Antara doa dia ialah minta apa? Minta anak, minta zuriat. Sebab dia ni tua dah. Bah bini pula mandu. Tapi nak wayaknya, kalau kita kat doktor ayat bini mandu, tak doa dah bak kau ni dah. Bak nak anak ni, kita doanya bini nombor 2. Dah kita tahu dah doktor kata, makcik ni lagu-lagu mana pun tak boleh ngandu dah. Jadi dah tak boleh ngandu, nak doa minta anak apa lagi. Kita doa minta bini nombor 2, biar bini nombor 2 boleh anak, cerita. Tapi dia ni walaupun tahu dah mandu, dia pun tua, tak berhenti doa. Sapalah sekali Allah mengurniakan Nabi Yahya. Jadi Nabi Yahya tu anak Nabi Zakaria. Itu dalam surah Ali Imran ayat 39. Solat Nabi Zakaria. Kemudian solat Nabi Isa ada dalam surah Maryam ayat 31. Wa awsani bis salat tu. Maksudnya tu adalah pensyariatan semaya kepada anak cucu Nabi Adam dan beberapa nabi dan rasul. Maksudnya Allah suruh semaya dah. Kemudian kalau nak tengok cara dia betul buat dia sembahyang pula, kita kena tengok kitab buat dia lah. Sama ada kitab Taurat ataupun kitab Injil. Contoh, cara sembahyang Nabi Musa ada dalam kitab Keluaran. Cara sembahyang Nabi Sulaiman ada dalam kitab Raja-Raja. Cara sembahyang Nabi Yoshua, Nabi Yosyak tadi ada dalam kitab Joshua. Cara sembahyang Nabi Ayub ada dalam kitab atau disebut Safar Ayub. Cara sembahyang Nabi Isa ada dalam 3 Injil. Buka Injil Matthew ada cara sembahyang Nabi Isa. Injil Mark ada sembahyang Nabi Isa. Injil Luke ada sembahyang Nabi Isa. Kemudian sembahyang Bani Israel sendiri. Ada dalam kitab Keluaran dan ada dalam kitab Tawarikh mereka. Jadi kesimpulannya cara dan bentuk sembahyang Bani Israel dan Nabi sebelum ni ada 5 perkara. Pertamanya bila kita tengok cara yang Allah perintahkan puak dia semaya dan cara Nabi dan Bani Israel semaya itu nombor 1 diri betul. Yang kedua ialah berlutut.
Yang ketiga, sujud. Yang keempat, menyembah. Yang kelima, berdoa dan angkat tangan. Berdoa, angkat tangan. Mana angkat tangan? Habis semaya memuji kebesaran Allah dan berdoa meminta bantuan dan pertolongan daripada Allah. Jadi hak kita buat analisis tu boleh kata 5 perkara ni. Diri betul, berlutut, sujud, menyembah, kemudian doa. Jadi sebab itulah ada dalam Quran ayat warka'u ma'ar raqi'in. Rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk, kerana orang Yahudi dulu semaya dia tak ada rukuk. Dia lepas diri itu dia sujud lalu. Takut bila masuk Islam pergi jadi sahabat Nabi, belakang semaya belakang Nabi, takut duk eret lagi hak lama ni, orang lain baru rukuk, dia selalu dah pergi mak. Jadi marilah warka'u ma'ar raqi'in, rukuklah kamu bersama dengan orang-orang yang rukuk. Itu lebih kurang. Lepas tu mari Nabi Muhammad pensyariatan awal semaya malam dulu. Lepas Isra' Mi'raj barulah mari semaya 5 waktu. Lepas tu mari kewajipan solat jemaah. Lepas tu marilah solat-solat orang yang solat tarawih, solat gerhana, solat gotu, solat goni, sampai lengkap wafatnya Nabi. Hak itulah kita dah ambil, hak itulah kita dah amal. Baik. Yang membezakannya kemungkinan ialah apa dia? Bilangan waktu semaya. Mungkin hak beza suruh semaya tu suruh semaya. Mungkin bilangan waktu semaya tak serupa. Sebab Yahudi dia ada 3 waktu ya. Dia ada subuh, dia ada zuhur, dia ada maghrib. Kita pula ada 5. Kemudian tata cara pelaksanaan dia pula mungkin berbeza. Pada dia saat ni 5 perkara saat ni. Kita rukuknya, sujudnya, antara 2 sujudnya, tamakninahnya, macam-macam. Yang pentingnya suruh semaya. Jadi kalau mu tinggal semaya, Allah kata aku tak sekali dengan mu lah. Aku tak berserta dengan mu lah. Aku tak bersama dengan mu. Hak jadi bersama, berserta tu selama mana mu semaya. Yang kedua, mu masih menunaikan zakat. Zakat pun kita tak serah kita, bukan kita juga. Awal lagi Allah suruh zakat kepada Bani Israel. Yalah mati. Teringat bila sebut zakat ni kisah sepupu Nabi Musa. Siapa sepupu Nabi Musa? Siapa sepupu Nabi Musa? Sepupu Nabi Musa ni orang sesat. Dia antara follower tegar Nabi Musa. Nabi Musa gimana dia ikut macam. Tapi solah perangai bagus dia. Dia sesat setara mana, dia miskin setara mana. Kalau orang minta setara mana, kalau orang minta dia derma, dia sendiri miskin. Last kali satu hari dia pergi kat Nabi Musa, dia kata wahai Musa, mu tolong doa kepada Tuhan supaya aku jadi kaya. Buat apa lagu tu? Aku hak sesak ni, aku suka wikak orang, suka tolong orang, suka derma. Kalau Tuhan buat aku jadi kaya, kau banyak boleh sedekah, kau banyak boleh derma. Last sekali makbul doa Nabi Musa, kaya sungguh. Bila kaya, siapa dia sepupu Nabi Musa tu? Qarun tu bukan orang jauh, sepupu Nabi Musa. Bila dia kaya, Nabi Musa pun perintah kepada seorang suruh pergi minta zakat lah. Dah kaya terlajak. Last sekali Qarun beri ke tak zakat? Tak beri lah weh. Ni nak wayak antara ujian atas manusia tu harta. Harta boleh tukar peribadi seseorang, harta boleh tukar sifat seseorang. Mungkin teka sesak tu dia mulia, dia suka derma, suka dekah, Tuhan beri dia jadi kaya, tak mungkin jadi gitu. Kalau kekal gitu tu alhamdulillah. Tapi nak wayaknya setiap ujian dan nikmat Allah bagi tu ada yang boleh merubah karakter seseorang. Termasuklah Qarun. Lalu Allah benarkan